Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik dan pencipta sekalian alam. Dialah Allah yang kita imani. Dialah Allah yang kita ibadahkan ataupun kita serahkan diri kita kepadanya. Dan dialah Allah yang nanti kepadanya kita kembali. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat-sangat syukur kerana Allah bagi bukan sahaja kesempatan dalam kesihatan, dalam kelapangan waktu, dalam keamanan. Jika nak dibandingkan dengan saudara-saudara seagama dengan kita, terutamanya sahabat-sahabat kita dan saudara kita di Palestin yang saat ini mungkin menerima hujanan peluru-peluru berpandu daripada rejim Zionis Israel. Semoga Allah Ta'ala melapangkan bagi mereka, menyelamatkan mereka, melindungi wanita-wanita, anak-anak kecil dan orang tua di kalangan mereka, memperkukuhkan saf mujahidin yang ada di sana, dan Allah mengembalikan Baitul Maqdis dan seluruh Palestin kepada umat Islam secepatnya, insya-Allah. Kita juga ucapkan terima kasih kepada pihak tuan rumah, Datuk Zairin, Datuk Nik, di atas segala usaha untuk meneruskan siri kuliah kita dalam rangka pertama untuk menambahkan kefahaman kita semua, sama ada yang mengajar ataupun yang mendengar, tentang agama kita, kerana menjadi tanggungjawab kita untuk mencari agama dan kefahamannya lebih daripada tanggungjawab kita mencari rezeki. Sebab baru ni saya ada satu kuliah tak jauh isunya dan intinya dengan topik yang kita baca, dan saya ziarah seorang sahabat, kebetulan ziarah jemaah jugalah, ibu dia sakit. Kemudian sambil-sambil sembang tu kita bincang tentang soal di manakah keadilan Allah di saat di saat sebahagian daripada orang lahir dalam Islam, membesar dalam Islam, mati dalam Islam dan akhirnya ke syurga, di mana sebahagian daripada lagi orang yang lahirnya bukan Islam, membesar dalam keluarga bukan Islam, tak pernah dengar tentang Islam, kemudian akhirnya mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka. Jadi kalau dia kata dengan statistik yang ada, nampak macam seolah-olah, nampak tak adil lah, seolah-olah. Jadi duduk bincang bab-bab macam tu, saya pun teringat yang Datin pun pernah tanya saya juga, payah nak yakinkan orang non-Muslim pasal kita kata Islam saja agama yang sampai ke syurga, di saat dia dilahirkan dalam keluarga non-Muslim. Jadi pertama saya bila duduk baca, nak jawab pertama, kita sendiri pun nak hilangkan syubhat tu daripada kita. Sebab benda tu bila orang tanya, kalau kita pun tak ada jawapan, kadang-kadang syubhat tu datang kat kita, kan? Jadi bila orang tanya, kita sendiri pun nak jawab benda tu agar kita bertambah keyakinan pada diri kita sendiri. Dan ini yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bila Allah, dia tanya Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau hidupkan orang mati. Qala awalam tu'min. Allah Ta'ala tanya Nabi Ibrahim, kamu belum beriman ke? Qala bala. Dia kata, ya, bahkan aku dah yakin dah.
walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menenangkan hati dan menambahkan keimanan yang ada pada dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaan dia kepada Nabi Ibrahim. Allah Taala suruh ambil 4 ekor burung yang berlainan jenis. Bukan burung yang sama, burung yang berlainan jenis. Tak tahu burung apa, tak disebut dalam tafsir. Kalau kita tahu pun tak penting sangat. Tapi Allah Taala suruh sembelih burung tersebut, kemudian simpan kepala dia. Yang lain potong-potong, hancur sekali dengan bulu, sekali dengan apa, kemudian letak di atas 4 puncak gunung. Setelah daripada itu Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim panggil burung tersebut. Burung tu ya'tinaka sa'ya, dia datang dalam keadaan berjalan, bukan terbang. Sebab dia dah tak ada kepala, dalam keadaan dia berjalan. Burung tu turun dalam keadaan berjalan. Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana bercantum daging dengan daging, tulang dengan tulang, bulu dengan bulu, sehingga akhirnya dia mari cari kepala dia yang asal, bercantum depan dengan Nabi Ibrahim AS, nak buktikan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Lalu apabila ya'tinaka sa'ya fa'lam annallaha azizun hakim, lalu Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, ketahuilah bahawa Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Isunya kembali kepada persoalan tadi, kadang-kadang perkara-perkara bila makin kita baca, makin kita menambahkan keyakinan kita. Dalam masa yang sama kita nak mengangkat kejahilan dan keraguan. So kembali kepada isu keadilan tadi. Pertama, sebelum kita nak kata tidak adil tu, kita kena kenal dulu Allah tu siapa. Dan itulah yang kita dah bahaskan sebelum daripada ni. Allah ni Tuhan yang Maha Adil, dan dia menamakan dirinya yang Maha Adil. Dan dia juga dalam keadilannya menafikan kezaliman dari dirinya. Sehingga Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala kata, ya ibadi inni haramtu ala nafsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Kata Allah, satu, dia menamakan dirinya dengan Al-Adil, dia yang Maha Adil. Yang kedua, dia menafikan kezaliman dari dirinya. Dia kata, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah, dan aku haramkan dia juga sesama kamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi antara satu sama lain. Lalu Allah ni pertama Maha Adil. Allah tidak zalim. Allah juga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau seseorang tu bila nak sebut Allah menghukum dengan neraka di atas ketidakadilan, pertama kena buang jauh-jauh. Kerana Allah mustahil dia berlaku zalim. Kerana dia telah menamakan dirinya yang Maha Adil, dan dia mengharamkan kezaliman atas dirinya. Adapun dari sudut bagaimana dia berlaku, kita kata macam ni. Walaupun statistik kata orang tu lahir sebagai seorang non-Muslim dan majoritinya mati sebagai non-Muslim juga. Sebaliknya, majoriti orang yang lahir dalam sebuah keluarga Muslim, kemudian mati dia dalam keadaan Muslim, walaupun ini jumlah majoriti, tapi bukanlah menjadi satu kemestian yang menjadi hujah. Sebab ada saja orang yang lahir sebagai non-Muslim, berakhir hidupnya sebagai Muslim. Dan ada juga orang yang lahirnya sebagai Muslim, wal'iyadzubillah, kita berlindung dengan Allah, dia tiba-tiba mati sebagai non-Muslim. Jadi hujah yang seterusnya kita kata, kelahiran seseorang tidak menjamin agamanya saat dia mati. Tak? Kenapa kita nak petikai benda tu sedangkan benda tu bukanlah satu kelaziman sehingga kita kata tak acilah. Okey. Dalam sudut yang lain, kita kena juga tahu, kalau dia pertikaikan soal itu, bukankah Allah juga memberikan rezekinya seperti mana Allah memberikan hidayahnya?
Maksudnya apa? Ada orang lahirnya miskin, tapi penghujung hidupnya dia jadi kaya. Ada orang yang lahirnya kaya, tapi akhirnya dia jadi miskin, muflis. Betul tak? So kenapa orang tak petikai isu bab rezeki, tapi dia tikai bab hidayah? Sedangkan bab rezeki, dia lahir miskin pun dia letak dalam diri dia, aku kena usaha untuk cari rezeki. Aku kena usaha. Dia tidak menjadikan lahirnya miskin mesti juga besar. Dia dalam Islam kan tak ada kasta macam tu. Jadi sebagaimana bersungguhnya seseorang bila dia lahir ke dunia, dia mencari rezeki untuk dapatkan naik taraf hidup dia, begitulah kewajipan dia sesungguhnya dan sebenarnya untuk dia mencari hidayah. Fair and square. Betul tak? Ada tak Allah halang siapa-siapa nak cari rezeki nang ni? Cari, usaha Allah Ta'ala suruh cari. Begitulah juga hidayah. Tidak ada orang yang terhalang daripada hidayah kalau Allah kehendaki, dan Allah juga bagi asbab hidayah yang banyak. Dia hantar Rasul, dia hantar. Masalahnya ialah orang tak cari hidayah seperti mana bersungguhnya orang cari rezeki. Gambaran yang seterusnya, ke berapa? 4 ke 5. Keadilan Allah ni, kita juga mesti lihat. Saya nak ambil kebetulan isu Angeline Tan kan tengah hangat lah ni. Angeline ke Angelina? Angeline Tan ya. Baru masuk Islam. Alhamdulillah, Allah panggil tambah satu keluarga baru dalam keluarga besar kita, itulah keluarga besar Islam. Alhamdulillah. Bila bercakap soal keadilan Allah, Maha pemurahnya Allah, Maha agungnya Allah, kita percaya dan kita beriman apabila seorang ni dia masuk Islam, dia jadi seperti bayi yang baru dilahirkan, iaitu bersih daripada dosa. Okay? Satu persoalan. Kalau orang tanya, ustaz, kalau dosa dia terhapus dengan sebab masuknya Islam, apa status dia, kebaikan-kebaikan dia yang dia buat sebelum daripada dia Islam? Sebab kita kata amalan bila buat bukan kerana Allah, dia syirik kepada Allah, amalan tu tidak bernilai. So ada orang waktu dia bulan belum Islam, dia buat baik. Dia tolong orang susah, dia tolong orang miskin, dia ziarah orang sakit, dia ziarah baik pada jiran. Cuma satu je, dia non-Muslim. So kita kata, belum daripada ni, mana-mana amalan orang yang syirik, mati dalam keadaan syirik, maka amalan dia terhapus. Okay, sekarang ni isu dia bukan dia mati dalam keadaan syirik. Dia awal dia non-Muslim, membesar sampai satu masa dia masuk Islam. Dengan keislamannya Allah menghapuskan dosa-dosa dia. Okay? Tapi zaman dia dulu ada benda baik dia buat, apa jadi? Dalam satu hadis ada seorang sahabat, waktu jahiliyah dia baik. Suka melih unta bagi orang makan, buat baik ke orang, gini-gini. Orang tanya tentang tu. Kalau tak silap Nabi SAW sebut, aslamtum bima aslaftum. Kamu masuk Islam bawa semua kebaikan yang dulu kamu buat. Berarti dulu dia tak ada nilai sebab dia tidak beriman. Saat dia beriman kepada Allah dengan keadilan dan kasih sayang Allah Ta'ala, segala kebaikan yang dia buat, walaupun dulu dia belum Islam, bila dia Islam, Allah Ta'ala akan kira balik. So dosa dia terhapus, amalan dia, kebaikan dia valid, remain. Bahkan Allah Ta'ala gandakan lagi. Ini keadilan yang bila kita tahu, kita belajar, bertambah keyakinan kita bahawa Allah ni Maha Adil. Sebab tu makin kita belajar, kita rasa alhamdulillah nikmatnya. Kita berada di atas satu agama yang benar dan menyembah Tuhan yang Maha Adil.
Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Penyayang. Whatever yang kita buat, selama kita kenal kita memiliki Tuhan yang Maha Agung, Maha Penyayang, Maha Pengampun, kembalilah kepadanya dan berbaik sangkalah kepadanya, mudah-mudahan dia merahmati kita di akhirat sana. Dan inilah nikmat yang kita ada. Alhamdulillah, sekali lagi saya katakan, alhamdulillah, melalui majlis ilmu sebeginilah kita nak agar hidayah, pintu-pintu hidayah ni bertambah kepada kita. Bukan kerana kita ragu dah, kita hari ni dah Islam, supaya bertambah keyakinan kita dalam agama kita. Okay? Dan menjadi kewajipan sebagaimana saya sebut tadi. Kewajipan kita mencari hidayah lebih daripada kewajipan kita mencari rezeki. Sebab cari rezeki, kebaikan dia untuk dunia sahaja. Sungguh, memang ada orang lain. Kita tak petikkan, kenapalah Allah lahirkan dia dulu orang miskin. No, orang tak petikkan. Dia tahu kemiskinan dia belumlah, bukanlah ketentuan yang mesti dia, alah, dah aku lahir sebagai orang miskin, kena mati sebagai orang miskin juga. Tak ada orang kata anggap macam tu. So sebagaimana dia punya usaha, manjada wajada, orang Arab kata, siapa bersungguh mesti dia dapat. Dia usaha juga usaha. Tak laku berniaga sini, buka kedai lain. Tak laku berniaga, buka kedai lain pula. Usaha sampai dia dapat pintu rezeki yang Allah Ta'ala janjikan. Bak hidayah pun lagu tu juga. Kita kena belajar lagi, sampai kita sampai satu tahap keimanan kita benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi tadi kita tamatkan akhir kuliah surah Baqarah pagi tadi dalam siri tadabbur. Tak masuk lagi buku kita ni. Hari ni kita nak masuk tajuk baru sebenarnya, beriman kepada malaikat. Cuma saya nak ambil balik beriman kepada Allah menjadi conclusion kita. Pagi tadi kita mengakhiri tadabbur surah Al-Baqarah, di mana ayat terakhir surah Baqarah ni istimewa. Kata Nabi SAW, siapa yang baca 2 ayat akhir surah Baqarah pada malam hari, maka 2 ni sudah cukup bagi dia. Ulama bahas bab cukup ni maksud apa? Ada yang kata cukup kalau dia terlepas qiyamul lail pun ayat tadi boleh dah bagi pahala kepada dia. Ada yang kata cukup untuk dia selamat daripada segala keburukan. Ada yang kata andai dia mati dalam keadaan baca ayat tu, dia mati malam tu, ayat tu cukup juga untuk menyelamatkan dia. Kerana nilai ayat tu bukan pada susun kata semata-mata, tetapi kita kena faham apa inti ayat tersebut dan kenapa dia jadi mahal. Kita baca belaka, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu baru satu ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat ni patut kena hafal. Seperti mana kita hafal surah Al-Fatihah, sebagaimana kita baca ayat kursi, sebagaimana kita boleh hafal 3 qul. Ini antara ayat yang mahal harga dia. Kerana dalam hadis Nabi SAW satu hari duduk dengan sahabat, tiba-tiba bunyi satu dentuman suara di langit. Lalu Nabi kata kepada sahabat dia, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tu,
tu bunyi pintu langit terbuka. Dan dia tidak pernah dibukakan selama ini melainkan hari ini. Kemudian turun satu malaikat. Nabi kata malaikat ni pun tak pernah lagi selama dunia ni ada dia turun melainkan hari ini. Lalu malaikat tu datang, dia bagi tahu pada Nabi, absyir bin nuraini, bergembiralah kamu dengan dua cahaya yang tidak pernah dikurniakan atau dianugerahkan oleh Allah kepada seorang pun Nabi sebelum kamu. Anugerah ni tak pernah diberikan Allah kepada orang lain melainkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah anugerah itu? Pertama surah Al-Fatihah, dan yang kedua dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Besar fadilat dia. Besar. Kalau boleh hafal, hafal. Baca setiap malam sebelum tidur baca. Tapi baca saja tu saya tak nak lagi. Kita nak kefahaman inti ayat. Bagaimana ayat ni menunjukkan hubungan kita dengan Allah. Sehingga kalau kita baca ayat ni dengan memahami makna dia, kita tidur pun ayat tu sudah cukup untuk menjadi kebaikan kepada kita. Andai seorang mati malam tu pun, alhamdulillah, dia mati dalam keadaan menyerahkan dirinya kepada Allah yang Maha Esa. Ayat ni mahal. Okey. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW kata dua ayat ni adalah harta perbendaharaan yang Allah simpan di bawah arasy dia. Di bawah singgah sananya Allah, dua ayat ni di bawah arasy-Nya Allah Azza wa Jalla. Kanzun tahtal arsh. Besar. Harga dia, nilai dia, value di sisi Allah agung. Sehingga Allah tak kurniakan kepada seorang pun Nabi. Bukan manusia saja dah. Even Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak dianugerahkan dua cahaya ni. Surah Al-Fatihah dan akhir surah Baqarah. Makna dia apa? Makna dia apa? Okey. Sebelum cerita makna dia, ayat ni turun ada sebab. Sebab dia bermula satu ayat sebelum tu. Apa ayat sebelum tu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Barulah amanah Rasul. Dia ada cerita antara satu ayat dengan dua ayat bawah ni, ada cerita. Ceritanya ialah apabila ayat yang atas tu turun, makna ayat tu Allah ni dia memiliki segala yang di langit dan di bumi. Mana Allah tahu semua. Allah ni yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha luas ilmu pengetahuannya dan maha luas kerajaannya. Dia memiliki segala yang ada. Dan dia juga mengetahui segala yang ada. Dia menghukum segala yang dia nak hukum. Lalu Allah Ta'ala kata, miliknya segala yang ada di langit dan di bumi. Ayat kemudian Allah Ta'ala kata, kalau sekiranya, kalau tuan-tuan nak rujuk, nombor ayat berapa? 284. 284 surah Al-Baqarah. Boleh buka. Muka surat 49 Al-Quran tu. Allah Ta'ala kata dia memiliki segala yang ada di langit dan segala dan yang di bumi. Okay? No wonder lah, sebab dia Tuhan. Dia yang cipta. Daripada zero, tak ada apa, dia yang cipta segala sesuatu. Jadi semuanya milik dia. Cuma yang isu dia, setelah itu Allah Ta'ala kata, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalau kamu zahirkan apa yang ada dalam diri kamu, makna lintasan-lintasan hati yang ada duduk dalam fikir, dalam diri kita, aw tubduhu,
atau kamu autukhfuhu, atau kamu sembunyikan. Ada lintasan hati kamu zahirkan, mana kamu buat, atau lintasan tu ada duduk dalam hati kamu je. Yuhasibukum bihillah, Allah Ta'ala akan kira, hitung kamu di akhirat nanti. Fayaghfiru liman yasha, kemudian baru Allah Ta'ala akan ampunkan siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan dia akan azab siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat ni seolah-olah Allah menunjukkan kekuasaannya dan pendetailnya, perhitungan dia, sehingga dia akan kira semua yang berlaku pada manusia, tak ada terkecuali yang zahir ataupun yang batin, sampai terlintas dalam hati manusia. Sahabat-sahabat Nabi bila dengar ayat ni takut. Takut tu sehingga dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi jumpa dengan Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, sebelum ni Allah perintahkan kita dengan benda yang kita mampu. Allah suruh solat, kami solat. Allah suruh puasa, kami puasa. Allah suruh sedekah, kami sedekah. Allah suruh jihad, kami jihad. Tapi ayat ni telah turun satu ayat yang kami tak mampu. Apa dia? Kami tak mampu kawal benda yang ada dalam hati." Pak, kadang-kadang kita ni, dia lintasan hati ni, tengah-tengah kita tengok, lama ke? Ada je lintasan. Hak baik pun kadang-kadang terlintas, hak jahat pun kadang-kadang terlintas. Nah, kita duduk jalan-jalan tengok ada duit jatuh. Banyak juga tu kalau ambil jadi ni. Contoh kita kata. Ataupun kita pun tengok ada apa jua kenikmatan ke apa ke semua kan. Ada tak lintasan hati kita yang buruk? Bukan kata baik. Baik tu memang kita mengaku lah. Orang mesti mengaku hak baik kan. Hak buruk nak mengaku tak? Kena mengaku, memang ada. Jadi sahabat-sahabat, dia rasa berat. Kalau Allah hitung semua sampai lintasan hati, nayu. Kacau. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, ayat ni kami tak mampu." Melutut dia ni pergi jumpa dengan Nabi, "Ya Rasulullah, ayat ni tak mampu." Nabi pula kata, takkanlah kamu ni nak jadi seperti orang-orang ahli kitab yang dulu. Ahli kitab yang dulu bila turun ayat Quran, dia turun ayat Taurat atau Injil, dia akan kata apa? Kami ambil yang kami nak ambil, yang kami tak nak ambil, kami tak nak. Sami'na wa asaina. Nabi kata jangan kata macam tu. Sebaliknya kamu kena kata sami'na wa ata'na. Kamu kena berbeza, kena kata sami'na wa ata'na. Lepas tu kalau kamu rasa berat, mintalah ampun dengan Allah. Jadi ghufranaka rabbana wa ilaikal ghufranak. Sami'na wa ata'na ghufranak. Katalah sami'na wa ata'na, kemudian mintalah ampun kepada Allah. Masa tu ayat tu tak turun lagi. Sahabat-sahabat bila dengar Nabi cakap macam tu, apa dia buat? Kalau Nabi suruh cakap macam tu, kami pun terimalah. Kami terima, kami redalah. Kalau Allah suruh kami cakap macam ni, kami kena redalah. Walaupun berat bagi kami, tapi kerana Allah yang suruh, kami kata sami'na wa ata'na. Apa yang berlaku? Sahabat-sahabat menyerahkan diri mereka kepada Allah. Walaupun mereka rasa berat, tapi mereka ada sifat tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mereka kata macam tu, turun ayat Quran. Zaman Nabi kan macam tu. Zaman penurunan wahyu, berlaku dekat turun ayat Quran. Bila mereka mengaku gitu, turun sungguh ayat Quran. Allah Ta'ala kata ayat 2 tu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Makna dia, Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Orang mukmin pun beriman.
Kan mereka mula-mula kata tak ada berat, tapi bila Nabi kata sami'na wa ata'na, dia pun beriman. Kullun, semua Nabi dan orang beriman tu kata amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kami tidak membezakan seorang pun daripada rasul-rasul ni. Wa qalu, dan mereka mengucapkan sami'na. Allah puji mereka yang kata tadi depan Nabi tu, Allah ulang balik jadikan firman dia, wa qalu sami'na, dan mereka kata sami'na, wa ata'na, mereka kata ata'na, ghufranak, mereka juga kata ghufranak, rabbana wa ilaikal masih. Jadi Allah Ta'ala pun meringankan bagi mereka lepas daripada tu. Allah pun jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang hamba dia melainkan dalam kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan dapat apa yang dia buat, dan dia akan dihukum pada juga apa yang dia buat. Jadi Allah Ta'ala menasahkan ayat yang tadi. Sekarang ni setelah turun ayat ni, keringanan dia, apa-apa yang berlaku dalam hati kita, Allah tak akan kira sehinggalah kita laksanakan dia. Dari sudut dosa sahaja. Tapi kalau kebaikan, terlintas nak buat baik, Allah dah bagi pahala. Ini rahmat, kasih sayang. Allah hapuskan yang tadi. Yang tadi kata mula-mula Allah akan hitung segala apa yang ada dalam hati kamu pun Allah Ta'ala hitung. Allah nasahkan ayat tu, Allah hapus, batalkan ayat tu, datang dengan satu koman yang baru. Istilah apa kita panggil kalau akta? Nasah kau dia panggil. Buang akta tu, datang akta baru. Betul? Allah pindah. Yang dulu tak pakai, yang ni pakai. Yang pakai mana? Yang dulu mula-mula segala yang ada dalam hati pun Allah Ta'ala akan hisap. Bila sahabat-sahabat menunjukkan keimanan mereka, alhamdulillah, sahabat-sahabat ni dia tunjuk pada Nabi, Allah pindah. Bukan tukar, dipanggil nasakh. Dalam Quran ni nasakh. Allah turunkan ayat satu lagi yang mendatangkan satu hukum baru, hukum yang lama tak terpakai. Yang baru ni maknanya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan hukum apa yang manusia mampu. Yang dalam hati tak mampu, tapi yang perbuatan dalam kemampuan manusia. Sehingga dalam keadilan Allah, mana-mana hamba yang ada niat nak buat jahat tapi dia tak buat jahat, Allah Ta'ala tak tulis dosa bagi dia. Kalau dia niat buat jahat, kemudian dia laksanakan niat dia tu, dia apply betul, maka Allah tulis satu kejahatan. Dan kalau sekiranya dia ada niat nak buat baik, Allah Ta'ala akan tulis baginya satu kebaikan walaupun dia belum buat. Niat baik Allah Ta'ala kira, niat jahat Allah Ta'ala tak kira. Niat baik Allah tulis satu kebaikan. Dan kalau dia betul-betul laksanakan kebaikan yang dia niatkan, dia dapat pula 10 kali ganda. Inilah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sebab tu saya sekali lagi saya katakan, bila kita baca ayat-ayat macam ni, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan asbab kita baca buku rukun-rukun iman ini, Allah menambahkan keimanan kepada kita dan yakin kita bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Esa, dan seorang hamba yang paling beruntung ialah apabila dia menundukkan dirinya kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, kita dah habis satu bab beriman kepada Allah, dan hari ini sebenarnya kita nak sambung bab beriman kepada malaikat. Dan sebenarnya, banyak kali sebenarnya kita ni, buku yang kita selama ni photostat, alhamdulillah
ada orang cetak. Sebelum ni tak ada cetakan ni, sehingga saya terpaksa ambil PDF dan kemudian kita print, kita photostat. Alhamdulillah penulis dia, penterjemah dia, Dr. Abdul Basit, buat kerjasama dengan Manhaj Clear Publication. Dia cetak buku ni. Jadi kalau lepas ni kalau nak cari muka surat tak terkial-kial lah kita. Sebelum ni nak cari nombor muka surat pun tak jumpa. Nah, dan alhamdulillah hari ni ada yang sponsor kitab ni, ada seorang satu. Ada siapa dah saya cari? Bagi terus mudah. Hari ni kita bagi terus. Alhamdulillah kita guna buku baru tu hari ni. Dah alang-alang ada, kita guna terus. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Okay, kita nak mula rukun yang kedua ni, beriman dengan malaikat, dengan apa tu, buku. Dah tahu muka surat dia, kita nak baca daripada muka surat 42. Boleh tolong bagi-bagikan. Kalau photostat ni tak cari muka surat tak jumpa lah. Okey, ada lagi yang tak dapat. Boleh buka muka surat 42. Mudah kan sebut muka surat jumpa lalu. Cetakan pun cantik, alhamdulillah. Yang ni kalau nak simpan pun okeylah. Dah. So kita akan mula dari rukun yang kedua, beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat. Boleh jumpa dah. Buku baru dia bau-bau kedai orang panggil. Atuk tu boleh buka dah. Okey. Muka surat 42. Okey. Lepas ni siapa dapat ni kena jaga betul-betul buku ni. Biar yang infak tu dapat pahala berpanjangan. Kalau sampai kat rumah pun boleh ajar ke anak cucu ke apa, boleh pahala lagi. Ustaz pun boleh pahala juga dah. Kita panjangkan saham. Baik. Pengertian beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kita yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Dr. Abdul Basit, pengertian beriman dengan malaikat adalah i'tiqad dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah mempunyai malaikat yang dijadikan daripada cahaya yang telah ditentukan untuk melakukan ketaatan, tidak melakukan sebarang maksiat kepada Allah dan melaksanakan semua arahan yang diperintahkan. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang dan dengan tidak pernah berasa jemu. Tidak diketahui bilangan mereka kecuali Allah, dan Allah telah menetapkan ke atas mereka
tugas dan tanggungjawab yang bermacam-macam. Ini keimanan umumnya, pengertian beriman kepada malaikat, yang mana kita boleh huraikan satu-satu, kemudian dalilnya akan datang selepas daripada ni. Okey. Yang pertama, i'tiqad dengan, kita ulang balik kan, kita akan nomborkan item dalam pengertian ini. Beriman dengan malaikat ialah i'tiqad dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah mempunyai malaikat. Jadi malaikat ni siapa? Sebahagian daripada makhluk Allah. Okey. Dia bukan Tuhan, dia makhluk dari makhluk tu Tuhan. Jangan siapa pun anggap malaikat ni, angel ni, dia memiliki kuasa ketuhanan. No. Kadang-kadang orang ni dia panggil paranormal lah, apalah, dia kata angel tu seolah-olah memiliki kuasa-kuasa seperti Tuhan. No. Dia ada kuasa, tapi kuasa dia masih lagi tertakluk kepada kuasa Tuhan. Allah yang bagi kepada dia apa yang dia mampu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, dia tak ada apa-apa. Dia tidak boleh memberi manfaat dan mudarat kepada mana-mana makhluk yang lain melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia adalah makhluk dari makhluk Allah. Jadi Allah mempunyai malaikat. Malaikat ni kepunyaan Allah yang dijadikan dari cahaya. Nombor dua, asal usul dia dari cahaya. Membezakan dia dengan jin. Jin ni asal usul dia dari api. Kemudian yang telah ditentukan untuk melakukan ketaatan. Yang tu nombor tiga. Malaikat ni Allah cipta dia untuk mentaatinya. Untuk mentaatinya. Macam mana huraian dia lagi? Tidak melakukan sebarang maksiat terhadap Allah. Mana dia buat, Allah buat tu untuk mentaatinya, dan malaikat ni dia tak tahu nak buat maksiat. Bukan kata dia tak nak buat. Tak. Tidak ada dalam kamus malaikat maksiat. Kita ni Allah Ta'ala jadikan kita, maksiat pun boleh buat, taat pun boleh buat. Manusia. Kita nak semayang boleh, tak nak semayang pun boleh. Malaikat dia tak erti. Dia tidak ada dalam kamus malaikat ni maksiat. Sebab tu kalau orang tanya, kenapa Allah Ta'ala ni, ada satu orang etis dia tanya Dr. Zakir Naik ni, kenapa why God so sadist, dia bagi. God ni, Tuhan ni sangat sadis menciptakan satu makhluk yang dia tahu penghujungnya dia akan azab makhluk ni. Orang etis tu tanya, orang etis kan dia suka mikir. Tapi dia fikir benda yang tak perlu fikir. Kita tak payahlah fikir, tapi dah dia tanya, kita pun kena fikir juga. Dia tanya, kenapa Tuhan buat satu makhluk yang akhirnya dia dah tahu dia akan azab? Tak boleh ke Tuhan ni buat satu makhluk yang dia tak perlu azab? Apa jawapan dia? Soalan yang kamu tanya tu, sebelum kamu tanya, Allah dah cipta dah satu makhluk yang tak reti buat maksiat, yang tidak akan diazab. Siapa makhluk tu? Malaikat. So jangan question Allah pada apa yang dia buat. Dia dah buat dah yang kamu tanya tu. Tapi dia berkehendak mencipta satu makhluk yang kita ni, dia nak uji kita, dia nak test kita antara kita nak memilih ketaatan atau maksiat. So jangan kata God so sadis, bahasa dia lah. Tak. Yang kamu tanya ni, sebelum kamu tanya, Allah cipta lama dah malaikat ni. You hanya fikir, boleh tak Allah Ta'ala cipta satu makhluk yang nanti dia tak azab? Jawapan dia, ada je. Cuma Allah jadikan kamu manusia sebagai satu makhluk yang special. Yang mana nanti kalau kamu ni buat taat disebabkan ada will daripada kamu nak buat,
Allah akan bagi ganjaran ni kepada kamu lebih baik daripada yang Allah bagi malaikat. Betul tak? Sebab Allah Ta'ala nak bagi kepada kita lebih baik daripada malaikat. So Allah uji kita. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wahadainahun najdain. Dia bagi kepada manusia ni dua jalan. Jalan baik pun boleh buat, jalan tak baik pun boleh buat. Hari ni kalau orang tu nak baca Quran pun boleh, nak pergi curi pun tak ada masalah. Tak ada masalah dari sudut halangan dunia lah. Akhirat memang hukum tak boleh. Cuma tak ada seorang mencuri, waktu dia nak curi tiba-tiba tangan dia jadi kaku. Sistem error tak gitu. No. Tiba-tiba tangan nak curi macam robot kan. Tangan benda kita tak programkan dia tak boleh buat. Pasal apa? Tak ada dalam dia punya coding dia. Dah, tiba-tiba nak curi jadi sistem error, jadi jam. Waktu nak berjudi jam. Waktu nak berzina jam. Tak ada. Allah Ta'ala kata wahadainahun najdain. Manusia ni kami bagi dua-dua. Nak buat baik boleh, nak buat tak baik pun boleh. Tapi ingat, di saat kamu pilih kebaikan, kamu akan dapat pahala yang besar. Tapi kalau kamu buat kejahatan dan maksiat, ancaman dia juga besar. Malaikat, no. Malaikat mereka dicipta khusus untuk ketaatan dan tidak tahu melakukan kemaksiatan. Which is malaikat ni, Masya Allah. Ni, Masya Allah dia pun, kalau orang kata mana mulia manusia dengan malaikat. Manusia yang taat lebih mulia dari malaikat. Manusia yang jahat memang tak akan sampailah. Manusia yang jahat lebih hina dari binatang. Sebab binatang tidak dicipta untuk ada pilihan. Maksiat pun dak, taat pun dak, dia hanya reti hidup cara yang Allah Ta'ala tentukan. Dia hanya bertasbih kepada Allah dengan cara dia masing-masing. Jadi kalau manusia pilih untuk melakukan kemaksiatan, Allah kata dia lebih hina dari binatang. Tapi kalau dia pilih untuk menyembah Allah, dia lebih mulia dari malaikat. Okay? Kerana Allah mencipta malaikat, bahasa mudahnya, ada akal, tak ada nafsu. Binatang ada nafsu, tak ada akal. Di saat kita guna akal untuk ketaatan, kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi dia guna nafsu untuk buat maksiat, tinggalkan akal, dia lebih hina dari binatang. Okey, itu sifat malaikat. Melaksanakan semua arahan yang diperintahkan. Malaikat ni Allah suruh je buat apa, dia akan buat. Kemudian mereka senantiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang. Kerja malaikat apa dia buat? Dia kata dia ni sangat taat kepada Allah. Tak ada. Siang malam tasbih malaikat. Dia tak erti. Habis dah ni masa tasbih kita ni, kita pergi main-main pula. Tak ada. Kita ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah ni semayang kita ni. Bolehlah kita pergi. Mari kita pergi tengok bola pula. Contoh. Waktu saya nak jadi mutawif musim haji, punyalah orang jaga kan. Masa dalam ihram, jaga sungguh pantang larang dia. Habis je hari ke-13. Melontar, tak ada 13 pun. Nafas awal, habis hari ke-12. Dah melontar Zuhur hari ke-12 tu. Kira tahala nak balik Mekah. Dia kata, Ustaz, habis dah dia? Habis dah tak? Kata habis dah. Dia kata habis tu, pun ambil rokok, tak mulut, isap rokok. Saya kata, ya Allah, duduk di Mina, tak keluar lagi daripada Mina. Baru selesai melontar je. Itu manusia lah tu. Padahal kalulah dia tahan lagi balik dulu. Kalulah balik lepas daripada balik Malaysia 2-3 bulan tu, jadilah dulu orang baik. Kan? Adalah keazaman untuk berubah lepas haji. Ni tak. Lepas melontar tu, terus dia kata, Ustaz, habis dah ni? Habis dah. Habis dah kerja haji kita. Habislah settle. Lepas ni kita balik Mekah lah. Tinggal nak tawaf. Dia dah tawaf ifadah, dia dah tawaf, sa'i pun dah tawaf, dah buat. Tinggal melontar tu, habis kerja haji habis, tinggal tawaf widak balik je. Ustaz, habis dah. Habis dah.
Semua dah. Oh beres. Ambil akad terus di Mina. Manusia lah macam tu. Semayang pun lagu tu. Ramadan kita lagu tu juga. Dalam Ramadan hari pertama solehah macam ni solehah. Hari kedua begini semayang tarawih pun penuh je. Hari ke-15 dah kurang dah sikit. 10 malam terakhir rajin balik. 10 malam terakhir malam 21. Qiyamulai tarawih pun buat, qiyamulai pun buat. Malam kedua, malam 27 penuh. Malam raya tu gak. Tak ingat habis dah Ramadan. Main mercung tu gak dung main mercung. Macam dia ni tak pernah puasa 30 hari. Raya tu lebih kurang dengan raya Cina zaman dulu je. Zaman kita dulu main meriam je, raya Cina main mercun. Paling-paling kita pun adalah mercun meriam buluh. Bunga api sikit. Zaman lah ni rasanya berat kita pada dia. Nasib tak mana sebaik tak gantung mercun nak depan pintu je. Dekat kampung saya ni kat sempadan. Baru ni ada letupan kilang mercun dekat dengan pasar munduk dekat dengan belah-belah Golok, Sungai Golok. Saya pergi baru ni saya pergi ziarah. Di Naratiwak dia orang bawa berjalan tempat kilang mercun, tanah orang kampung meletup. Dia meletup dekat dengan Sungai Golok tu. Kampung saya ni lebih kurang 17 km daripada Pasir Mas lah. Saya Pasir Mas, bukan Ratang Panjang. Gegaran tu sampai di Pasir Mas tu berasa gegar. Kuat tak kuat letupan dekat kilang mercun dekat sana. Saya nak sebutnya apa? Banyaknya mercun dekat sempadan ni. Jadi bila malam raya, saya rasa lah walaupun tak sampai level Gaza, dekat-dekat sikit je nak sampai bak Gaza tu. Kedung letup sini, asap keluar dengan tu. Lebih pada raya Cina hari tu. Nak sebut apa tadi? Kita ni ada limit. Kita sampai waktu taat. Lepas pada habis, malaikat tak ada. Siang malam. Allah Ta'ala kata, mereka ni bertasbih siang dan malam. Tak berhenti-henti. Ni malaikat. Ada malaikat. Kemudian, tidak diketahui bilangan mereka kecuali Allah. Berapa banyak bilangan dia? Tak ada yang tahu detail. Tepat bilangan malaikat melainkan Allah. Allah telah menetapkan ke atas mereka tugas dan tanggungjawab yang bermacam-macam. Nanti kita akan detailkan lepas daripada ini. Firman Allah Ta'ala, kenapa kita mesti beriman kepada malaikat? Kerana Allah menerangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab. Maksudnya, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada para malaikat. Jadi Allah yang kata, termasuk kebaikan beriman kepada malaikat. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah ayat yang kita bacakan tadi, di akhir surah Al-Baqarah, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Jadi berdasarkan dua ayat Quran, kita tahu wajib kita beriman dengan malaikat. Tersebut dalam hadis Jibril yang masyhur. Sewaktu Jibril dengan menyerupai manusia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam dan ihsan. Hadis ni masyhur, cuma saya tak pasti sini tahu kan hadis ni kan. Yang masyhur ni kadang-kadang masyhur di sisi ulama, tapi mungkin kita yang mungkin baru pertama kali dengar jadi tak masyhur. Masyhur maknanya ramai orang tahu. Hadis ni ialah hadis di mana satu hari Jibril alaihissalam, dia malaikat, dia datang menyerupai manusia
Dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk depan Nabi dalam keadaan belaga lutut. Dia datang pakaian dia serba putih, rambut dia serba hitam. Semua sahabat tak tahu dia ni siapa. Tapi dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belaga lutut dia, dan dia letak tangan dia atas paha Nabi, dan dia tanya Nabi Muhammad 3 perkara. Iman, Islam, ihsan. Ada lagi 2 tambahan soalan, iaitu bila berlaku kiamat dan tanda-tanda kiamat. Semuanya 5 soalan. Setelah hujung hadis tu, hujung soalan tu, lelaki ni pun bangun pergi. Beberapa ketika kemudian Nabi tanya sahabat-sahabat yang ada dekat dia, kamu kenal tak siapa yang datang tadi tu? Sahabat-sahabat tak tahu, mereka pun jawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Apa kata Nabi SAW? Ini penting, ayat ujung Nabi. Nabi kata apa? Inilah Jibril, dia datang mengajarkan kepada kamu agama kamu. Tadi tu Jibril. Soalan yang dia tanya tu adalah sebenarnya dia nak ajar kepada kamu, hak duduk tepi-tepi Nabi ni, nak ajar kepada kamu semua tentang agama. Dengan cara dia tanya Nabi, Nabi jawab, sebenarnya dia nak ajar kamu. So, soalan yang dia tanya adalah tentang agama kita. Jawapan yang Nabi bagi tahu adalah inti kepada agama kita. Inti agama ada 3 secara umum. Islam ataupun iman, Islam dan ihsan. 3 ni inti utama. Sebab tu kita ada rukun iman, kita ada rukun Islam, dan kita berbuat ihsan dalam ibadat kepada Allah. So dalam soalan tu dia tanya tentang iman. Apa itu iman? Nabi pun jawab, iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi jawab, iman itu hendaklah engkau beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari kiamat, serta qada dan qadar. Sebab tu kita kata rukun iman ni ada 6. Mana asal usul? Hadis Jibril ni lah. Kalau kata rukun negara ada berapa? 5. Mari mana? Ada orang susun. Rukun iman, rukun Islam ada berapa? 5. Apa dia? Mengucap, solat, zakat, puasa, haji. Siapa susun? Tak, hadis Jibril ni Nabi bagi tahu. Jadi rukun Islam bukan disusun oleh ulama, dia datang dengan wahyu. Rukun iman tu pun macam tu juga, dia datang dengan wahyu. So kenapa kita wajib beriman kepada malaikat? Kerana dia termasuk dari rukun iman. Siapa yang bagi tahu dia termasuk rukun iman? Sebab Nabi jawab soalan Jibril, ada 6 perkara yang menjadi rukun iman. So berdasarkan hadis ini dan ayat Quran tadi, kita faham beriman dengan malaikat sebahagian daripada agama kita. Okay. Bila orang tu Islam, mesti beriman adanya malaikat. Apa pula tahap keimanan dia? Kedudukan beriman kepada malaikat di sisi agama serta hukumnya. Beriman kepada malaikat adalah rukun kedua daripada rukun iman yang 6. Tidak sah dan tidak diterima iman seorang hamba itu melainkan beriman dengannya. Jadi hari ni kalau orang tu kata saya beriman kepada Allah tapi saya tak beriman kepada malaikat, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Dia mesti beriman kepada malaikat. Sebab beriman kepada malaikat adalah rukun kepada rukun iman. Kalau tidak, macam mana kita nak percaya Jibril yang bawa turun Quran, wahyu ni? Ada orang kata Jibril tu tak wujud. Quran ni sebenarnya Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dia tak beriman wujudnya Jibril. Dia tak, no such thing, dia kata. Wahyu tu tak ada. Pasal malaikat tu tak ada. Dia tak beriman kepada malaikat. So kita kata,
Kalau dia rasa, dia kata macam tu, dia tidak beriman kepada Allah dan Islam dia terbatal. Kerana kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita mesti juga beriman kepada rantai yang menjadi penghubung antara Nabi dan Allah. Selain daripada tu, dalam keimanan kita kepada Islam, dalam Islam ni ada yang malaikat jaga, ada malaikat yang bawa rahmat, ada malaikat azab, ada malaikat maut, ada malaikat macam-macam. So itu antara inti keimanan dalam Islam. Bukan sekadar kita beriman kepada Allah saja. Ada 6 rukun Islam. Sebab tu kita baca buku ni. Para ulama telah berijma', yakni bersepakat tentang kewajipan beriman dengan para malaikat. Maka sesiapa yang mengingkari kewujudan mereka atau sebahagian daripada mereka, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala, maka hukumnya kafir kerana bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan As-Sunnah dan bercanggah dengan ijma' ulama'. Firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, sesiapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, juga dengan hari kiamat, hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi tak boleh seorang tu dia beriman kepada Allah, tak nak beriman kepada malaikat. Tak boleh. Wajib. Beriman kepada malaikat secara umumnya bagaimana? Pertama, mengetahui kewujudan mereka. Kita kena kata malaikat ni memang ada. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk beribadat kepadanya. So mereka adalah makhluk Allah. Wujud mereka adalah hakiki. Apa maksud hakiki? Betul-betul wujud lah. Bukan kata metafora, bukan bentuk bahasa kiasan, bukan. Real. Malaikat ni real. Kalau orang kata, kamu ni cantik seperti angel contohnya, itu metafora. Cantik seperti malaikat, itu sudut bahasa. Tapi yang real malaikat betul-betul ada. Okay? Itu keimanan kita. Walaupun kita tak nampak, kita tidak dapat melihat mereka, bukan bermakna mereka tidak wujud. Buktinya berapa banyak makhluk lain di alam ini yang kita tidak nampak, sedangkan memang wujud. Walaupun kita tak nampak malaikat, kita kata malaikat tu wujud. Lah ni pun ada je malaikat dengan kita ni. Paling-paling malaikat pencatat hak ada kiri kanan kita. Di mana pun dia ada. Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Kalau kita semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, kalau bunyi jawab salam, rebah kita. Contoh kan. Tapi bukan kita bagi salam kat dia pun. Kita tu syariat. Nabi suruh tutup keluar daripada salat dengan salam tu. Jadi maknanya walaupun kita tak nampak, kita beriman malaikat tu wujud. Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat rupa asli Jibril alaihi salam sebanyak 2 kali. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum telah melihat sebahagian daripada malaikat yang menyerupai manusia. Ada Nabi tengok Jibril dan ada sahabat yang tengok malaikat. Sama ada dalam rupa manusia seperti Jibril, tadi kisah Jibril yang saya sebut tadi, dan ada malaikat datang dalam bentuk awan. Sahabat nampak dalam bentuk awan. Dia baca-baca Quran, ada cahaya seperti awan duduk dekat dengan dia. Lepas tu bila dia berhenti baca Quran, cahaya tu naik, kemudian hilang. Pagi esok dia tanya Nabi, aku tengok begini-gini. Waktu dia baca tu, kuda yang duduk sebelah anak dia ni duduk. Cerita ni berlaku pada seorang sahabat, Usaid bin Hudair. Pernah dengar cerita ni? Seorang sahabat nama dia Usaid bin Hudair. Dia baca Quran. Dia baca Quran.
Tiba-tiba kuda dia bunyi kuat lah, bunyi kuda lah. Macam ada benda tak kena. Dia berhenti, kuda tu berhenti. Dia baca, kuda tu bunyi lagi. Lepas dia takut pasal anak dia ada tidur kat kandang kuda tu, dia takut ada berlaku apa-apa kat anak dia. Dia berhenti baca. Bila dia berhenti baca, dia tengok atas, nampak awan seperti cahaya. Kemudian naik atas, dia pun hilang. Esok dia pagi tahu Nabi. Dia kata, Rasulullah, gini-gini baku semalam. Nabi kata, tu malaikat datang dengar kamu baca Quran. Kalau kamu baca sampai pagi, nescaya orang boleh tengok dia. Tapi dalam bentuk awan tu lah. Jibril, ada sahabat tengok dalam bentuk menyerupai manusia. Tapi Nabi SAW pernah tengok dalam bentuk rupa dia yang asli. Berarti malaikat dia buat daripada cahaya, dia boleh merubah-rubah rupa dia. Okay? Kita baca buku kita. Nak cerita orang kita tak habis baca buku. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam musnadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janahin kullu janahin minha qad saddal ufuq. Maksud dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dengan rupanya yang asli. Okey. Beliau mempunyai 600 sayap. Setiap satu sayapnya, terjemah helai, tapi bukan bulu ni sayap. Setiap satu sayapnya memenuhi ufuk. Tahu ufuk? Ufuk timur, ufuk barat. Ufuk ni hujung langit. Makna kalau kita duduk sini, kita tengok di sana, kita panggil ufuk. Ufuk timur, kita duduk kat pantai, kita tengok hujung langit tu, kita panggil itulah ufuk langit. Okay? Bahasa kita putih apa? Horizon. Apalah, saya pun tak tahu banget maksud kita, tapi ayatnya bila kita duduk tu nampak hujung kata Nabi SAW. Ibnu Mas'ud menceritakan Nabi tengok malaikat Jibril dengan rupa yang asli. Dia ada 600 sayap. Satu sayap daripada 600 tu, satu je, bukan 600 lagi. Satu tu dia, kalau dia buka, menutupi ufuk. Kalau kita tengok kapal terbang kecil, dia hujung tu, dia ni sayap dia tu tutup. Besar tak besar Jibril? Besar lah ni. Oh, kita kalau tengok kapal terbang kecil, padahal besar di sisi kita. Cuma duduk di langit ni. Ni Jibril duduk di langit. Masa tu Jibril duduk di langit. Sayap dia tu menutupi ufuk. Anda kalau tengok langit tu nampak Jibril. Besar tak besar? Lagu mana dia ni sebenarnya? Wallahu ta'ala alam. Lepas tu jangan main-main. Makhluk Allah ni kita jangan rasa besar. Kita ni kecil je. Kecil je. Tu cerita Jibril. Belum lagi cerita malaikat yang memikul arash. Ada 8 malaikat yang pikul arash. Jarak antara telinga dengan bahu dia, dengan tekak dia, leher dia, 500 tahun perjalanan. Oh, besar. Kita lah ni sebab kita tak nampak je, kita rasa. Nabi SAW sebut dalam di langit ni tidak ada satu ruang seluas 4 jari. Tidak ada satu ruang seluas 4 jari kecuali padanya ada malaikat yang sujud atau rukuk kepada Allah. Sujud kepada Allah. Tak ada. Kalau sebenarnya kalau Allah bagi kita nampak, tengok di langit tu penuh dengan malaikat. Kita ni walaupun bumi ni kita kecil, tapi seorang-seorang duduk ni, seorang tu ada suku hektar, ni ada setengah hektar, kau tu duduk suku hektar seorang. No, tak ada lah kita duduk sepik-sepik macam tu. Di langit Nabi kata 4 jari, tak ada ruang sebesar 4 jari melainkan adanya malaikat Allah. Banyak tak banyak jumlah malaikat. Sebab tu
Kalau tiba sebut malam Lailatul Qadar kan. Pernah dengar kenapa dinamakan Lailatul Qadar dengan Al-Qadar? Salah satu penamaan dia adalah kerana sempit. Qadar ni dia dua makna. Satu, qadar takdir, maknanya malam itu ditentukan takdir. Yang kedua, qadar dengan makna sempit. Kerana malam Lailatul Qadar bumi menjadi sempit. Kerana terlalu banyak malaikat yang turun membawa rahmat dari Allah memenuhi bumi sampai bumi masa tu sempit. Dahsyat. Waktu Nabi berlaku perang, tengah kumpulkan mayat-mayat sahabat, Nabi berjalan apa? Kita panggil jinjing, tahu? Hujung jari kita panggil apa? Jinjat. Ikutlah, boleh belaka. Itu Indian bahasa. Dia duduk berjalan hujung jari. Sebab apa? Sebab Nabi kata malaikat terlalu ramai datang. Kita pergi kubur pun tak lagu tu. Betul tak? Cuma masalah kita tak nampak. Kalau kita nampak, tapi dengan iman kepada ni, kita tahu begitulah rupanya. Cuma kita boleh bayangkan dari sudut bahasa saja. Kita tak boleh bayangkan dari sudut rupa. Bahasa dia, malaikat ada Jibril ada 600 sayap. Satu sayap dia memenuhi ufuk langit. Kalau 600 macam mana tak tahu. Rupa dia macam mana tak tahu. Telah sabit dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Jibril alaihi salam datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya kesan kepenatan bermusafir, sedangkan tiada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengenalinya. Itu kita sebut dah tadi. Yang kedua, setelah beriman malaikat secara umum, meletakkan taraf kedudukannya pada tempat yang telah Allah tentukan kepada mereka, iaitu mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi tugas. Jangan pula bila kita kata malaikat ni hebat, superior, tiba-tiba ada manusia menyembah malaikat. Jangan. Malaikat ni makhluk Allah yang Allah bagi mereka tugas, bukan tempat yang menjadi sembahan manusia. Okey. Allah telah memuliakan mereka. Betul, dia mulia, tapi dia bukan Tuhan lah. Dengan mengangkat martabat kedudukan yang hampir dengan Allah. Maknanya bukan kedudukan di sudut kuasa dah. Malaikat ni dia tempat tinggal dia di langit, dan langit lebih dekat dengan Allah berbanding kita yang di bumi. Faham? Sebab tu Nabi SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, untuk menghadap Allah, Nabi diangkat naik ke langit, dan langit adalah tempat tinggalnya malaikat. Kemudian sebahagian dari mereka menjadi utusan menyampaikan wahyu. Mereka tidak berkuasa melakukan sesuatu perkara kecuali dengan kuasa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat atau mudarat kepada diri mereka sendiri atau kepada orang lain selain daripada kuasa yang diberi oleh Allah. Jadi malaikat ni dia bukan Tuhan. Dia malaikat ditugaskan, dia tak ada kuasa, dia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia tidak boleh memberi manfaat kepada seseorang hamba, dia tidak boleh bagi mudarat kepada seorang hamba, melainkan apa yang Allah dah tetapkan. Kerana itu, tidak harus atau tidak boleh melakukan sebarang ibadat kepada mereka, apalagi menjadikan mereka memiliki beberapa sifat ketuhanan, sebagaimana iktikad orang-orang Kristian terhadap Ruhul Kudus, iaitulah Jibril. Kristian ada Trinity. Satu Godfather, yang kedua Jesus, yang ketiga siapa yang ketiga? Virgin Mary? Bukan. Holy Spirit.
Holy Spirit tu siapa? Jibril lah. Nah, sebab Jibril yang meniupkan roh dalam Virgin Mary tu. Kan? Jadi dia kata Tuhan ni Trinity. Tuhan, Jesus, Holy Spirit. Salah lah. Sebab apa salah? Sebab Jibril malaikat. Dia tak akan jadi Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa manusia. Dia tak akan jadi Tuhan. Tuhan ni dia superior. Dia satu-satunya yang tidak ada tandingan bagi dia. So kita sebagai orang Islam jangan buat kesilapan yang sama. Jibril tetap malaikat, mulia, agung, hebat kekuasaan, hebat ciptaan, tapi tetap saja dia bukan Tuhan. Bila nak minta dengan Jibril kan minta dengan Allah. Bila nak sembah Jibril kan sembah Allah. Bergantung dengan Jibril kan dengan Allah. Tawakal dengan Jibril kan dengan Allah. Kepada Allah lah tempat kita menyembah, minta tolong, bertawakal, bergantung dan sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firman Allah Ta'ala, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Maksudnya, dan orang-orang musyrik mereka berkata Allah memiliki anak. Maha suci Allah. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu adalah hamba-hambanya yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi tadi kita kata Nasrani kata malaikat ni tandingan bagi Allah. Orang yang kata Allah ni ada anak ada 3 kategori. Okay. Pertama, Yahudi dia kata Uzair anak Tuhan. Yang kedua, Kristian kata Jesus anak Tuhan. Yang ketiga siapa? Orang musyrikin. Orang musyrikin dia kata malaikat ni anak perempuannya Tuhan. Maha suci Allah daripada kebohongan mereka. Allah ni tidak memiliki anak, baik laki-laki ke baik perempuan. Allah ni lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah berfirman lagi, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Maka inilah tahap kewajipan, tahap iman yang wajib ada ke atas setiap muslim dan muslimah. Wajib ke atas mereka mempelajari dan mempercayainya serta mereka tidak dimaafkan jika jahil tentangnya. Yang ni hak umum. Umum yang kita sebut tadi. Malaikat ni siapa? Makhluk Allah. Malaikat ni siapa? Dia dibuat untuk melakukan kerja-kerja. Dia malaikat ni mulia dan sebagainya. Itu umum. Kalau seorang tu beriman kepada malaikat dengan umumnya macam tu, dah okey dah. Kalau tanya, malaikat nama siapa? Tak tahu. It's okay. Selama dia beriman adanya malaikat dan Allah menciptakan mereka, mereka itu adalah makhluk Allah yang sangat taat, it's okay. Itu bagi pengertian umum. Dia tahu nama malaikat? Tak tahu, tak ada masalah. Tapi kalau dia tahu lagi baik lah. Kerja malaikat atau apa? Aku pun tak tahu. It's okay. Selama dia beriman dengan hak kita sebutkan tadi, beriman malaikat ni wujud, mereka adalah makhluk ciptaan Allah, dicipta daripada, even kalau dia tak tahu malaikat dicipta daripada cahaya pun tak apa dah. Dia kata malaikat ni makhluk ciptaan Allah yang mengawasi dan mengawal kerja-kerja yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas mereka dan mereka adalah sangat taat kepada Allah. Okey. Itu pengertian umum wajib. Tahap wajib setakat tu. Tapi bila kita lagi kenal, macam sebut nama Jibril tadi, kita rasa agungnya malaikat. Mesti Allah lagi agung.
Bila kita tahu ada penjaga, mesti kita lagi takut Allah Ta'ala tu. Bila kita tak ada catatan yang mencatat, lagi kita bimbang. Itu maknanya lagi tinggi keimanan kita, lagi banyak impak dalam kehidupan kita beragama, yang itulah yang kita nak. Jadi untuk beriman kepada malaikat secara terperinci, muka surat 46, kita sambung pada kelas yang akan datang, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita berhenti setakat tu, boleh tanda situ. Nampak ada muka surat tu, mudah sikit nak tanda. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati tuan rumah Datuk Nik, Datuk Zatin Sairin. Kebetulan hari ni dia kata yang keberapa, Datin? Masya-Allah. Dah 48 tahun dah. Allah Ta'ala berkati kehidupan mereka berdua. Jadi kita doakanlah agar tuan rumah, terutamanya Datuk Din dan Tin Zairin, Allah berkati kehidupan mereka berdua. Allah kurniakan kepada mereka kesihatan, Allah bagi, Allah jaga keimanan, Allah tetapkan hati di atas iman dan hidayah. Allah berkati harta, keluarga, dan sahabat-sahabat, dan seluruhnya lah. Allah berkati kehidupan dan kediaman mereka, sehingga kita boleh menumpang untuk datang dalam majlis ilmu. Dan Allah himpunkan kita, semuanya yang hadir dalam majlis ilmu dan juga yang mengikuti secara online, Allah himpunkan kita semua dalam kebaikan dan ketaatan. Tidak lupa kita juga doakan kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha berkuasa, agar Allah bantu saudara-saudara kita di Palestin. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami seagama dengan kami, yang tua, para wanita, anak-anak dan para mujahidin. Bantulah mereka ya Allah. Bantulah mereka, kurniakanlah kepada mereka keamanan, ketenangan, kekuatan. Sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan mereka. Sembuhkanlah orang yang anak-anak, peliharalah wanita-wanita mereka, anak-anak kecil di antara mereka. Peliharalah juga orang-orang tua di kalangan mereka. Ya Allah, berikanlah mereka pakaian, tempat tinggal, makanan, keselamatan dan juga keamanan. Tenangkanlah hati mereka daripada segala ketakutan, dan selamatkanlah mereka dari tipu daya musuh-musuh Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu kepadamu dengan lemahnya iman kami, dengan lemahnya kesatuan di kalangan umat Islam di zaman ini. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, satukanlah hati-hati umat Islam, agar mereka bersatu di atas agama-Mu dan bersatu dalam satu saf keimanan, agar dapat dikembalikan Baitul Maqdis sebagai kota suci umat Islam kepada umat Islam ya Arhamar Rahimin. Satukanlah hati-hati kami, berkatilah perjuangan kami ya Allah, dan kembalikanlah kami umat Islam kepada ajaran-Mu yang Engkau redai. Dengan mudah-mudahan dengan itu Engkau kembalikan kekuasaan dunia ini kepada umat Islam seperti mana yang telah berlaku sebelum daripada ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ada soalan? Oh, ada soalan ya. Okey. Okey. Soalan yang menarik. Dua soalan. Satu, yang pertama, malaikat ni ada gender tak? Ada malaikat lelaki, ada malaikat perempuan. Maknanya malaikat ni berkahwin ke sama-sama dia, membiak ke sebagaimana yang dia sebagaimana manusia? Jawapannya, Allah Ta'ala tak bagi tahu kita tentang adanya jantina malaikat. So kita kata mereka ni adalah makhluk yang Allah cipta betul-betul untuk beribadat, bukan untuk bernikah kahwin. Dia tak ada nafsu syahwat macam kita. Dia tak ada gender sebagaimana yang kita ada. Itu satu. Jadi tak ada malaikat perempuan, ada malaikat lelaki, tak ada. Kalau jin lain, jin ada lelaki, minal jinnati wan nas. Jin ada, Allah Ta'ala sebut gender dia dengan muzakkar, ada gender muannas.
Soalan yang kedua, hierarki. Ada malaikat yang tinggi, ada malaikat yang rendah. Yes, sebenarnya dalam agama kita pun ada. Ada malaikat yang lebih mulia, superior daripada malaikat-malaikat yang lain. Seperti contoh Jibril. Jibril adalah ketuanya malaikat. Di bawah Jibril tu ada malaikat-malaikat lain. Kemudian ada pula malaikat-malaikat pembantu. Seperti contoh malaikat maut. Malaikat maut ni ada malaikat yang membantu dia sebab macam mana dia nak cabut nyawa beribu orang dalam masa serentak contohnya. So Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pada malaikat adanya aku panggil pembantu-pembantu, malaikat yang ketua, malaikat yang, tapi secara detail Allah Ta'ala sebut wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui secara detailnya mereka melainkan Allah. So kita hanya boleh bagi tahu apa yang Allah bagi tahu kepada kita, yang insya-Allah dalam siri yang seterusnya nanti kita akan sebut secara terperinci apa yang Allah bagi tahu tentang sifat mereka, tugas-tugas mereka, nama-nama mereka, apa yang mereka akan buat bila ada yang menjadi saksi kepada kita. Yang Allah reveal kat kita, kita tahu. Yang Allah Ta'ala tak reveal, wallahu ta'ala alam. So kalau back to soalan tadi, ada malaikat yang hierarki tinggi, ada malaikat yang hierarki rendah. Ya, malaikat pun ada, ketua dia ada yang pengikut dia. Sebab tu Jibril alaihissalam ni ketua malaikat. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Allah ni apabila mencintai seorang hamba, dia akan kata kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, aku mencintai hamba ni, maka cintailah dia." Jibril pun mencintai orang tu, dan Jibril kata kepada seluruh penduduk langit, "Wahai sekalian penduduk langit, Allah mencintai fulan. Okay? Dan aku mencintainya kerana Allah suruh aku cinta kepada dia. Maka kamu sekalian penduduk langit, cintailah orang ini." Jadi semua penduduk langit mencintai orang yang dicintai Allah dengan arahan daripada Jibril alaihissalam. Itu Nabi bagi tahu macam tu. So Jibril adalah ketuanya malaikat dan dia yang paling agung. Sebab tu siapa bawa Nabi SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Jibril yang paling tinggi sekali. Boleh pergi sekat tu je. So soalan tadi boleh menjawab pun, insya-Allah. Allahu ta'ala alam. Ya. Disebabkan oleh Jibril makhluk yang baik. Adakah kita boleh berselawat kepada malaikat? Adakah kita boleh berselawat ke atas malaikat, terutamanya Jibril? Kalau saya tanya kenapa? Sebab dia baik. Okey, jawapan tu logik lah. Tapi dari sudut agama yang kita belum lagi sampai, antara tugas malaikat ialah mendoakan manusia. So instead kita mendoakan dia, sebenarnya Allah jadikan malaikat untuk berdoa bagi kita. Itu antara superiornya manusia. Malaikat ni bertasbih memuji Allah. Selain daripada tu dia ada kerja dia istighfar untuk manusia. Malaikat ada istighfar, tapi dia tak buat dosa kan? Malaikat tak ada dosa, dia tak berhenti maksiat. Tapi antara zikir mereka adalah istighfar. Istighfar mereka untuk siapa? Antara zikir malaikat adalah istighfar, tapi dia tak ada dosa malaikat. Kerana istighfar ni salah satu bentuk pujian kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah suka dipuji dengan sifat keampunannya. Jadi malaikat ni beristighfar. Untuk siapa malaikat istighfar? Padahal dia tak ada dosa. Jawapan dia untuk manusia. Malaikat doakan kita, ya Allah ampunkanlah dosa fulan, ya Allah ampunkanlah dosa fulan, ya Allah ampun. Orang dalam majlis ilmu antara orang yang didoakan oleh malaikat. So kalau soalan Kak Masyita tadi, boleh tak kita berselawat kepada malaikat? Kita kata tak perlu. Sebab Allah ciptakan kita, malaikat doakan untuk kita. Kalau kita nak doakan malaikat, doa pasal dia memang malaikat baik, dia tak ada dosa, dia tidak diciptakan untuk syurga neraka. Tak. Manusia. Kita diciptakan untuk. Jadi malaikat mendoakan kita, kita tak perlu mendoakan malaikat. Bahkan Allah Ta'ala sebut malaikat juga berselawat ke atas Nabi. So, Nabi tak selawat kepada malaikat, malaikat berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wallahu a'lam. Ya.
Aha. Okey. Doa kita. Pertama, doa kita dengan Allah ni, Allah Maha mendengar secara direct. Allah, dia dengar perkataan yang kita sebut secara langsung. Adapun perkataan-perkataan yang baik, termasuk amalan-amalan soleh dan termasuk juga doa, akan diangkat ke langit dan malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ada dua perkara di sini. Pertama, bukanlah menjadi makna bila malaikat angkat doa tu tak sampai secara direct dah. Doa dah sampai secara direct kepada Allah yang Maha mendengar, tapi sebagai satu bentuk kemuliaan lagi, bertambahnya kemuliaan bagi amalan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Allah Ta'ala kata semua perkataan-perkataan yang baik, zikir kita, doa kita, puji-pujian kita kepada Allah akan diangkat ke langit sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi the both way itu berlakulah. Okay? Doa kita diangkat ke langit dan doa kita juga didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ya. Macam malam lain kadar, saya nak orang buka cakap, dia kata bila laku malam lain kadar, ada satu tandanya hari itu macam gelap, macam tenang, aman. Pasal dia kata semua banyak malaikat turun. Jadi adakah benar pasal masa saya hari itu adalah saya tak tahu hari, tapi ada yang hari yang panas dia jadi tenang, orang semua diam, lagi-lagi asar, waktu asar maksudnya panas terik, kita nampak duduk. Dia kata pasal semua malaikat turun bawah sayang-sayangnya. Tahu tak? Ya, berkaitan pertama soalan Atin, jazakillah khairan. Lailatul Qadar adalah turunnya malaikat. Sebenarnya benda ni sabit dan dia kita tahu berdasarkan ayat Quran. Dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lepas tu tanazzalul malaikah warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ki dia ialah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Perkataan tanazzalu tu makna turun. Al malaikah malaikat. Ruh di sini adalah Jibril. Jadi pada malam Lailatul Qadar bukan sekadar malaikat biasa tak turun, sekali dengan Jibril alaihissalam akan turun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadar, pada malam Lailatul Qadar malaikat akan turun dan Jibril, ketua dia yang saya sebut tadi, agung tadi, Jibril pun akan turun ke bumi. Ni sama menafsirkan sebab rahmat Allah terlalu luas pada malam tu, sehingga semua amalan pada malam tersebut Allah bagi kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. So perkataan tu bukan perkataan manusia dah. Memang Allah bagi tahu pada malam Lailatul Qadar malaikat turun. Bukan setakat malaikat biasa-biasa, maka malah Jibril alaihissalam pun turun. Isu yang kedua, tanda. Bila tanda ni ada orang nampak, ada orang tak nampak. Dan tanda ni subjektif. Kita pun tak boleh nak bagi ini betul tanda malaikat. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mengatakan sebagaimana yang disebut pada malam, pada pagi, pada siangnya keesokan, maka matahari itu walaupun bercahaya tapi tidak terik cahaya dia. Maka kita tengok macam cahaya tu tak ada awan, cuma cahaya tu macam suam kuku dia tu. Tak terik sangat seperti mana siang biasa. Termasuk yang disebut kerana di saat itu malaikat-malaikat yang berada di bumi pada malam Lailatul Qadar siangnya kembali ke langit. Wallahu ta'ala a'lam. Okay? Jadi kalau kita nak cari tanda dia, sebenarnya ada orang nampak, ada orang tak nampak. Cuma Lailatul Qadar ni kalau saya tanya dia adalah yang tersembunyi.
kita pun sebenarnya lebih baik kekalkan sembunyi dia, kerana Allah menyembunyikan dia dengan hikmah supaya kita tetap beramal pada 10 malam. Kita kata pagi esok kita pun tengok, oh malam ni Lailatul Qadar, esok kita tak buat dah. Lepas tu tengok esok lagi cantik matahari daripada sebelum tu, alamak kita kata rugi. So berbalik kepada soalan tadi, ya betul, malaikat turun pada Lailatul Qadar berdasarkan surah Al-Qadar. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan? Tak ada dah? Ayo. Jangan tanya banyak-banyak, kita nak makan pula ni. Saja ya, boleh tanya, tak ada masalah. Okey. Oh, ada soalan sebenarnya WhatsApp kan, cerita Palestin, tak apa kita jawab. Asyik baik, saya pun lupa ni. Baik, isu Palestin ni sebenarnya isu umat Islam lah seluruhnya, dan kita ni kena anggap walaupun kita jauh daripadanya, kita sebahagian daripada mereka dan mereka sebahagian daripada kita. Sebab Nabi SAW sebut masalul mu'minina fi tarahumihim wa fi ta'atufihim wa tarahumihim wa apa satu lagi wa fi tawaddihim, kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perumpamaan orang mukmin sesama mereka dalam kasih sayang, dalam kesihan belas, dalam simpati adalah seperti jasad yang satu. Apabila sakit satu anggota, maka seluruh tubuh akan berkongsi kesakitan dengan berjaga malam dan juga demam. Tubuh kita sakit gigi je, tapi mata pun tak boleh nak tidur. Yang sakit gigi, sakit ujung kaki je, kuku je, kena panggil apa, kena luka lah, pijak apa ataupun pedenyut kena naik, ada menanah kat kaki kau. Sakit dekat kaki, makan pun jadi tak lalu. Betul tak? Nabi kata umat Islam begitulah dia, seperti jasad yang satu. Yang kena Palestin, patutnya kita tak lalu makan. Yang berlaku sebaliknya lah ni, kalau kalah bola, Manchester United kalah bola, kita tak lalu makan. Waktu Palestin kena serang, makan elok-elok pula, siap menambah lagi. Bukan, saya bukan macam contoh nak kata ada orang dia punya sifat kasih sayang dia pada pasukan bola tu lebih daripada sifat cinta terhadap orang Islam. Jadi sepatutnya umat Islam dia macam tu. Hari ni kita berkongsi. So dalam keadaan mana yang kita mampu, pertama kita rasakan kesakitan yang mereka rasa. Kita rasa sedih apa yang mereka menimpa mereka. Dan kita berdoa kepada mereka seolah-olah benda tu menimpa kita juga. Itu kewajipan kita kepada seluruh umat Islam. Baik di Palestin, baik di tempat lain. Ada lagi sebenarnya, isu Palestin ni memang isu yang kita kata viral sebab dia adalah isu dunia dan sering kali, minta maaf kita kata, sering kali dijadikan isu sebagai sumber dana, simpati, politik antarabangsa dan sebagainya. Tapi kalau sebagai umat Islam, kita ada isu seperti contoh di India. Umat Islam di India dibantai lebih teruk daripada orang Palestin dari sudut pembantaian. Sebab dia melibatkan massa. Semua orang jumpa orang Islam boleh tangkap, boleh pukul, boleh bunuh. Di Israel itu sebab dia punya panggil militeri dia. Tapi di India disebabkan rakyat dan kerajaan dia pun macam, dan mereka ada hubungan baik. Sebab tu saya kata umat Islam ni seluruhnya adalah tanggungjawab kita untuk berdoa. Okey? Berbalik kepada isu tadi, soalan dia, apakah kewajipan dia untuk stay di Palestin ataupun keluar daripada Palestin atau bagaimana? Yang ni macam-macam perbahasan yang berlaku. Ada yang kata sebaiknya you tinggal je Palestin. You boleh duduk aman tempat kita boleh bagi perlindungan. Dan ada orang ambil pandangan tu, dia pun keluar daripada Palestin, dia hidup sini macam-macam. Dia pergi kat Jerman, dia pergi kat mana jadi pelarian dan hidup kerja situ. Tapi ada orang kata tak, dia nak mempertahankan tanah air dia.
Walau apa pun berlaku, panggil hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik lagi duduk di negeri sendiri. Lagipun pada dia, kalau semua orang keluar daripada Palestin, maknanya siapa lagi yang akan ingatkan umat Islam tentang isu Palestin? So mereka stay, ambil pilihan untuk stay. Dalam risiko dia, mereka akan terbunuh. Dan itu pilihan mereka, alhamdulillah. Setiap orang ada ijtihad dalam bab ni dan kita tidak menolak. Kita tak mewajibkan semua orang mesti keluar daripada Palestin sehingga tak berlaku perang. Mereka ada hak untuk stay. Pasal itu adalah tanah air mereka. Okay? Dan ada juga orang dia ada hak untuk dia melari menyelamatkan diri di saat dia rasa dia memilih untuk beragama dengan aman. Tanah air dia bila lah, nantilah satu masa nanti. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan isu Palestin, ada juga orang kata ada jihad ke di Palestin? Pernah dengar tak? Pada saya isu jihad ada di Palestin ni senantiasa ada. Pasal mereka bukan menyerang, mereka mempertahankan diri. Di saat setiap detik dan ketika mereka adalah pihak yang mempertahankan diri. Dan orang pertahankan diri ni dia tak serupa dengan orang yang menyerang. Sepada mereka, mereka adalah pihak yang mempertahankan diri setiap saat, setiap masa. Apa jua yang berlaku, mudah-mudahan mereka dinilai sebagai orang yang berjuang pada jalan Allah kerana Allah suruh. Kita ni kalau orang masuk curi rumah kita, tiba-tiba kita defend harta kita di rumah kita, terbunuh dia sebab tu, mati syahid. Walaupun tak berlaku panggil panji jihad tidak diangkat di rumah kita dan sebagainya, orang berlaku. Cuma kalau orang tanya lagi, boleh tak hari ni seorang Islam pergi ke Palestin? Kita duduk Malaysia ni nak pergi menyertai, angkat bendera jihad, panggil tentera batalion. Yang tu kita perlu kepada pihak penguasa, bukan urusan individu. Kalau tiba-tiba PM kita ataupun yang di Pertuan Agong kita, dia ketua turus tentera, dia menitahkan kita semua pakat bantu jihad di Palestin, maka di saat itu valid. Semua umat Islam yang ada boleh pergi sebab kita ada pemimpin dalam urusan tu. Tapi kalau nak pergi by individu, seorang nak pergi, itu tidak disyariatkan. Sebab kita ni bukan di pihak duduk mempertahankan. Kalau masuk rumah kita je. Okay? Jadi itulah yang kita doakan kepada mereka agar Allah Ta'ala menjaga urusan mereka dan mengembalikan tanah air mereka. Adapun satu lagi isu yang ada kaitan valid ataupun tidak berlaku, Hamas ni perlu ke tidak sebenarnya dia serang Israel? Kalau tanya saya, pendapat saya, Allah Ta'ala suruh kita kumpulkan kekuatan dulu. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sepatutnya kalau kita cukup kekuatan, baru kita betul-betul fight lah. Bila fair and square tu, apa yang berlaku hari ni yang kita sedih, walaupun mereka ni dalam bab mempertahankan, tapi dalam beberapa situasi pihak Hamas ni dia launch juga peluru pandu dia, yang mana kita tak kata salah, tapi natijah dia tu yang kita rasa tak seronok. Sebab apa? Isu ni berulang kali, dia serang 10 orang mati, dia akan mati beribu. Which is benda tu dalam pengetahuan. Kalau kita katalah, kita ni kalau nak pergi berlawan dekat tinju, kena timbang dulu lightweight ke heavyweight. Betul tak? Kalau kita nak perang lah, kita nak bertinju, kurang-kurang kita tengok dulu mu ni kategori mana. Kalau perang boleh sama lightweight baru boleh. Kalau seorang heavyweight, seorang lightweight, tak payah lah. Betul tak? Dalam peperangan Allah Ta'ala, sebab tu dalam Islam, bila kita melihat waktu Islam lemah, Allah tidak mensyariatkan jihad. Zaman Nabi dulu, di awal Nabi di Mekah, ada syariat jihad? Tak ada. Bila Nabi berada di Mekah, di Madinah, barulah disyariatkan jihad. Ada satu, ada soalan, kenapa lah kita ni tak sungguh sangat nak lawan gini. Mungkin ada orang berhujah kita lawan, Allah akan bantu. Itu satu hujah yang boleh kita terima pakai. Tapi dari sudut kepimpinan, taktikal, pemimpin dia juga mesti melihat secara, orang panggil on the ground. Tengok, kalau kita lawan ni, kita selamat ke ataupun kita lagi mudarat.
Benda ni semua isu berlaku sekitar. Sebab tu isu Palestin ni, pada saya, kita banyakkanlah doa. Itu sahaja yang kita betul-betul mampu saat ini. Dan urusan berkaitan dengan jihad, urusan dengan kepimpinan, soal kenapa negara tu tak bantu, kenapa negara, itu semua soal penguasa-penguasa yang mereka ada tanggungjawab masing-masing dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya di peringkat kita sebagai umat Islam, kewajipan kita setiap masa kita mendoakan saudara kita. Kalau nak kumpul infak, bagi, tak ada masalah. Bagi setakat mana yang kita mampu. Walaupun kita tahu nanti kita bagi, keserang balik, hancur pula. Kita bina lagi, hancur lagi, kita bina lagi. Dan kita tak pernah putus asa untuk kita mengekalkan negara umat Islam. Sehinggalah Allah Ta'ala mentakdirkan sebaliknya. Sama ada kita menang ataupun kita kalah. Tapi kita bantu sebab kita tak putus asa, sebab kita ada satu lagi keyakinan bahawa Islam akan kembali menakluk Baitul Maqdis di akhir zaman. Sama ada zaman tu kita sempat apa tak sempat, wallahu ta'ala a'lam. Lepas satu ketika nanti Yahudi akan kalah. Cuma bab kata Syekh Salih Al-Utsaimin pada dia, isu Palestin tadi saya sebut di awal tadi pertemuan, isu Palestin sebenarnya adalah sebahagian daripada benchmark kita sebagai umat Islam. Di saat kita perbaiki diri, Baitul Maqdis akan kembali. Tapi di saat kita lari daripada Tuhan, orang akan ambil Baitul Maqdis daripada kita. Dia tidak akan kembali kepada kita sembali sehinggalah kita kembali memperbaiki. Sebab kata dia, tidak akan mengembalikan Baitul Maqdis melainkan seperti tenteranya Umar, dan tidak juga akan mengembalikan Baitul Maqdis seperti tenteranya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau kita duk sembang-sembang nak pergi perang, sekadar bawa senjata, kita tak akan menang dengan kekuatan tu. Melainkan kita kena kembali. Tentera yang akan kembali buka Baitul Maqdis adalah sepertinya tentera Umar dan sepertinya tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Gitulah. Jadi kerja kita ni jauh lagi lah. Hari ni yang kita mampu doa setiap waktu dan ketika, dan bantuan keuangan. Ada sahabat-sahabat kita di Palestin yang mampu, pelarian-pelarian Palestin, tak semestinya bantu kat sana. Pelarian-pelarian Palestin kat sini ramai, susah, payah dan sebagainya. Kita bantu. Itu sebahagian daripada bentuk yang panggil pertolongan kita, kerana mereka adalah orang yang tertindas dan dihalau daripada negeri dia. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ambil juga kesempatan untuk jemputlah semua sekali tuan rumah, suruh makan banyak, jangan balik kalau tak habis. Betul tak? Insya-Allah. Jadi hari ni jangan balik kalau tak habis kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.